Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita. Allah taala masih lagi memberikan kepada kita daripada segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah taala kepada sekalian hamba-hambanya, termasuklah dua nikmat yang terbesar, iaitulah daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berkekalan atas dua nikmat ini, iaitulah nikmat iman dan juga nikmat Islam hingga akhir hayat kita. Kemudian juga Allah taala beri kepada kita daripada nikmat masa. Bila masih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana tidak ada masa, dia lorak semacam. Dia banyak kerja, banyak urusan hingga menyebabkan kadang-kadang tak ada masa nak mari ke masjid, tak ada masa nak mari ke rumah Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala beri kepada kita daripada insan-insan yang terpilih pada malam ini yang hadir ke rumah Allah Ta'ala ini semata-mata kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala, semaya insya' secara berjamaah. Kemudian kita niat dalam keadaan kita iktikaf dalam masjid Allah Ta'ala. Kemudian kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan sebagai Raudatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita semua hadir pada malam ini, tuan-tuan puan yang dirahmati oleh Allah, yang diberikan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa, dan mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam kebaikan dan rahmat Allah taala insya-Allah. Tuan-tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya malam ini kuliah Ustaz Dr. Zawawi, tapi oleh kerana ada beberapa urusan yang patut dia selesai, maka pada malam ini dia minta supaya kita gantilah. Maka untuk pada malam ini kita sambung kuliah kita seperti biasa pada kitab Minhajul Abidin pada muka surat yang ke-7. Kita masih lagi membincangkan tentang apakah yang dikatakan sebagai aqabah yang ketiga, halangan yang ketiga yang perlu ditempuhi oleh orang-orang yang berjalan yang nak menuju ke hadratillah ta'ala, iaitulah pada halangan ataupun aqabah yang disebut sebagai aqabah al-awaiq. Awaiq ini merupakan satu aqabah, satu halangan, seperti mana yang disebut oleh pengarang kitab ini Minhajul Abidin, pengarang kitab adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kepada kita beberapa halangan yang perlu kita tempuh dalam perjalanan kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita ni Allah Ta'ala redha. Dia maknanya halangan-halangan ini perlu kita tempuh supaya perjalanan kita itu akan berhadapan dengan perjuangan-perjuangan yang perlu kita hadap untuk kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Beberapa halangan disebut oleh Imam Al-Ghazali ada 7 halangan. Berada pada halangan ketiga iaitulah aqabah rintangan ataupun disebut juga sebagai aqabah al-awaiq. Apa dia awaiq ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Iaitulah seperti mana kuliah lepas kita sebut tu, al-awaiq ataupun halangan-halangan kita nak buat amal ibadah. Bila kita nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, ada selalu hak sekat kita, ada selalu hak ganggu kita, ada selalu hak menghalang kita daripada kita buat amal ibadat. Ada juga hak kita buat amal ibadat tu, tapi dia ganggu, dia kacau kita untuk kita dapat ibadat yang baik ataupun ibadat yang ikhlas, ibadat yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Gapo dia disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, kitab Minhajul Abidin, maka adapun aqabah al-awaiq ataupun penghalang kepada ibadah ada 4. Bagaimana telah kita sebut pada kuliah ke lepas,
Gapo dia halangan-halangan kepada ibadat? Yang pertama iaitulah dunia. Dunia merupakan satu benda yang sentiasa menghalangi kita. Acu nak semaya, acu nak buat amal ibadah, ada selalu gangguan daripada dunia. Gapo dia yang dikatakan dunia tu? Antaranya harta kita. Nak semaya ingat ke harta, nak semaya ingat kepada rumah kita, kereta kita. Ada berkaitan dengan harta. Benda inilah kadang-kadang mengganggu. Bahkan kata ulama rahimahullahu ta'ala berdasarkan daripada surah Al-Imran ayat yang ke-14, maka Allah Ta'ala sebut kepada kita, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Satu ringkasan kepada ayat ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, antaranya menyebut kepada kita bahawa dunia ini merupakan satu perkara yang ada sifat-sifat dia, sifat dunia. Gapo dia? Yang pertama la'ibun. Dunia-dunia ni permainan lah bagi kita. Kita sibuk atas dunia, dianggap sebagai permainan kita, dipermainkan oleh dunia. Di kadang-kadang dok semaya dunia mari keadaan kepada kita dengan keadaan lagu mana? Aku nak semaya ada selalulah permainan dunia, tipu daya dunia yang sentiasa melalaikan kepada kita. Ini gangguan kepada ibadat kita. Begitu juga Quran sebut lahwun. Sifat dunia juga lahwun. Gapo dia lahwun ni? Lala. Lala dalam semaya ingat kepada dunia. Ingat kepada benda yang hilang dalam dunia. Anak kunci kereta tengah letak dalam semaya ingat. Hutang itu tak ingat berapa awet tu tengah kita. Dalam semaya kita ingat. Maknanya lah inilah yang dikatakan sebagai benda-benda dunia yang boleh melalaikan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dia kadang-kadang semaya ibadat kita itu jadi kau tidak sempurna, tidak ikhlas. Kenapa? Kerana banyak duk cepuah dengan dunia, banyak duk bergelumir dengan dunia. Dia kemudian juga sifat dunia gapo dia? Zinah. Gapo dia? Zinah perhiasan. Atas dunia ni comel berlaku. Nak kereta comel, nak rumah comel. Dia nak kepada kedudukan kita. Dia nak kepada harta-harta yang mewah. Dia. Sebab itulah antaranya disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, dia katakan maksudnya adalah bahawasanya orang kafir sibuk sepanjang hidupnya untuk mencari perhiasan dunia tanpa beramal untuk akhirat. Ini kadang-kadang permainan kita lah ni. Kerjaan kita sehari-hari. Dia kalau tak ingat, kalau kita hijau, kalau kita cari dunia menyebabkan kita lupa kepada Allah Ta'ala, maka waktulah yang dikatakan kita lalai. Adapun kalau kita hijau kerana Allah Ta'ala, buat cari hijau, kita bekerja kerana kita nak pera anak isteri kita, nak bagi nafkah yang halal, maka tu tak dikatakan lalai kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita nak supaya dunia ni tidak mengganggu amal ibadat kita, tak mengganggu persiapan kita nak menuju kepada hari akhirat. Itu dunia. Maknanya dunia ni antara yang pertamanya itulah yang dikatakan sebagai benda-benda yang boleh mengganggu ibadat kita kepada Allah Ta'ala, juga dikatakan sebagai penghalang kepada ibadat yang sempurna kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, penghalang kedua iaitulah makhluk. Siapa dia pula makhluk? Makhluk ni lain pada Allah Ta'ala, itu makhluk. Ulama sebut ma siwallah, lain daripada Allah Ta'ala, maka semua itu adalah daripada kalangan makhluk. Makhluk ni juga ganggu kita dalam ibadat kita. Aku nak semaya saya mari rumah, aku nak semaya orang gitu, orang gini, orang telefon sebagainya, gangguan kepada amal ibadat kita. Dia kadang-kadang kerana orang juga menyebabkan kita jadi semaya lewat. Dia tempat lain lah, tempat kita bagus, semaya awal belakang, alhamdulillah. Dia kadang-kadang duk main bola sebagainya, petai dia goreng bunyi bel baru berhenti tempat lain lah. Nah, ayatnya di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, makhluk yang dikatakan sebagai makhluk itu boleh menyebabkan kita jadi lalai, jauh kita daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang yang hampir dengan kita, isteri kita, anak-anak kita, menyebabkan kita lalai, ada juga. Ini nak supaya kita jaga, supaya makhluk-makhluk ini tidak boleh menyebabkan kita semakin hari makin jauh daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, penghalang kepada amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala, iaitulah syaitan. Bila sebut syaitan, kita tahu banyak Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita dalil-dalil yang menyatakan bahawasanya syaitan itu adalah musuh kita, hak nyata, hak jelas.
Bila-bila tahu dah tu juga syaitan. Bila-bila kita tahu dah syaitan itu adalah musuh kita hak nyata, kita duk pakar juga orang syaitan. Ayatnya bahawasanya syaitan ini sentiasa saja bawa kita jauh daripada Allah Ta'ala. Acu kita nak dekat kepada Allah Ta'ala, dia ingat waktu jauh. Acu nak rajin semaya yang mari sebab boleh menyebabkan kita jadi malas semaya dan sebagainya. Maka Imam Al-Ghazali sebut kepada kita gangguan kepada amal ibadat kita yang ketiga, iaitulah syaitan. Manakala yang keempat, penghalang kepada amal ibadat kita yang keempat, iaitulah nafsu. Nafsu ni kata ulama hak paling payah kita nak lawan. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam diri kita. Bila sebut nafsu, maka itulah yang dikatakan sebagai kehendak kita. Ada kehendak yang baik, maka disebut sebagai nafsu yang baik. Ada kehendak-kehendak yang jahat boleh bawa kepada maksiat, maka itulah yang dikatakan sebagai nafsu-nafsu yang jahat, boleh menyebabkan kita makin jauh daripada Allah Ta'ala. Dan itulah yang dikatakan sebagai empat penghalang kita dalam kita nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Ada penghalang ibadat sodah. Yang kedua dikatakan sebagai penghalang kepada ibadat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Baik, maka kita sambung kitab kita pada muka surat yang ke-7, pada baris yang kedua daripada bawah ke atas. Maka berkehendak. Qala al-muallif, kata pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, maka berkehendak maknanya tak dapat tiada daripadanya. Berkehendak di sini maknanya kena sampai hajat kita, matlamat kita tiada dapat tidak. Maknanya mesti kukuk mana pun daripadanya kepada yang menolakkan akan segala meneguhkan dia ini. Kukuk mana pun kita kena ikhtiar, kita kena ada hajat, bukan setakat ada hajat, bukan setakat ada kehendak, kita kena lawan. Tak dapat tiada maknanya mesti atas kita. Kepada menolak akan segala yang meneguhkan dia, makna kata kita kena lawan, kena tolak daripada segala benda yang boleh menyebabkan mencegah kita, menghalang kita daripada amal ibadat. Makna kata kita kena pisah, kita kena ikhtiar supaya kita lawan akan segala benda-benda yang boleh menyebabkan kita ni jadi payah buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan menghilangkan dia, makna kata menghilangkan dia ni makna kena buat terus. Ni makna kata kena buat terus kalau boleh. Kalau tak mampu tolak duduk tepi dulu. Kalau mampu kita kena buat terus. Menghilangkan dia maknanya menghilangkan daripada benda-benda yang boleh buat kita tu jadi jauh daripada Allah Ta'ala, jadi malah buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan jikalau tiada dapat ia, kalau tak bolehlah kita nak buat terus daripada benda-benda yang boleh buat kita ni jadi malah buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, mendatang kelepasan. Dia kita pelepah. Pelepah daripada apa? Daripada benda-benda yang boleh buat kita jadi malah buat amal ibadat tu lah. Daripada benda-benda yang boleh buat kita jadi payah buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan tempat aman. Tempat aman maknanya mendapat tempat aman, tempat yang tenang baginya, makna kata bagi orang yang sadiqin, orang yang nak berjalan ke hadratillah itu, pekerjaan daripada ibadah. Makna kata supaya kita tu jadi tenang buat amal ibadah. Kenapa? Kerana sudah tidak ada gangguan daripada benda-benda yang dikatakan sebagai al-awa'id, ataupun benda-benda yang boleh mencegah daripada kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali ayat kita, pokok mana pun kena lawan. Jangan turut dunia, jangan terlalu ikut hawa nafsu, jangan pakai wah syaitan. Jangan duk dengar segala tipu daya daripada makhluk. Maknanya nak kepada kita lawan. Baik. Maka berkehendak akan dia di sini. Dia makna berkehendak akan dia, berhajatlah akan dia, akan orang yang nak berjalan, orang yang nak mendapat redha daripada Allah Ta'ala, ataupun disebut sebagai orang-orang yang nak menuju ke hadratillah itu, memutuskan dia. Memutuskan dia makna kata di sini oleh aqabah al-awa'id namanya.
berkehendakkan di sini oleh agama awak namanya, maknanya kita kena buat segala benda-benda boleh mencegah daripada amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Maka berkehendak ia kepada memutuskan dia, makna kukuk mana pun kena lawan, kena pisah. Berkehendak makna kata berhajat akan dia, maknanya orang yang berjalan menuju ke hadratillah itu, kepada memutuskan dia, maknanya kena kerak buat, kena memutuskan ia daripada segala benda yang boleh menghalang daripada amal ibadat tadi dengan 4 perkara. Dia oleh kerana 4 perkara yang menyebabkan kita jadi jauh daripada Allah Ta'ala, oleh kerana 4 perkara yang menghalang kita daripada amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala, maknanya 4 perkara juga kena lawan. Dia mana kata lawan lagu mana? Dengan 4 perkara. Pertama apa dia? Sunyikan daripada dunia. Dia maknanya halangan yang pertama tadi, Imam Al-Ghazali sebut kepada kita, yang pertama boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Ta'ala, jadi malah buat amal ibadat dengan dunia. Maka cara nak lawan dia lagu mana? Kena sunyikan daripada dunia. Ini yang dikatakan sebagai kita ni kena buai dunia. Apa maksud buai dunia? Maknanya kita tidak terikat hati kita atas dunia. Ni kita guna benda atas dunia tak ada masalah. Sebab apa? Pasal ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni sebab kita bercucuk tanah, kita nak ambil hasil di hari akhirat. Cuma jangan kita berpegang kepada dunia. Dia dunia tak salah. Kita nak ada harta tak ada masalah. Kita nak kaya tak ada masalah. Kita nak banyak duit tak ada masalah. Tapi kalau jadi masalah bila mana kita iktimat pada dunia, kita pegang pada dunia, bergantung kita pada dunia. Dia tak ada harta, rasa gelah gelisah. Dia rasa tak sedap duduk. Dia maknanya kita berpegang kuat pada dunia, hak tu tak boleh. Maknanya kita nak buat dunia, kita nak menyebabkan kita jadi khusyuk buat amal ibadat, jangan kita iktimat, jangan kita berpegang kepada dunia. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antaranya dalam Quran surah Hud ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Ta'ala sebut, barang siapa hak nak menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan. Kalau kita duk kejar kepada dunia semata-mata, kita duk ambak kepada dunia, duk kumpul kepada dunia semata-mata, maka kata Allah Ta'ala, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dah membuat kerja munak pada harta, aku beri kata Allah Ta'ala. Mu kerja kuat, aku beri. Dia mu kerja bertumbuh lumus sia malai, nak kumpul harta, aku beri kata Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Allah Ta'ala kata kalau munak dunia, munak harta atas dunia, mu boleh. Tapi kena ingat, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, kata Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat. Kita terlalu sibuk kejar dunia, sibuk kejar harta, sampai tak ada masa kita nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, tak ada masa nak kumpul sesuatu nak kita bawa pada hari akhirat. Siapa dia mereka itu? Mereka itu tidak memperoleh apa-apa di akhirat, tak ada gear dia. Sebab apa? Sebab atas dunia dia lupa pada akhirat, dia kejar kepada dunia. Kecuali bagi mereka itu illan nar, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usaha atas dunia. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala pada hari akhirat atas dunia tu. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini Allah Ta'ala sebut satu amaran kepada kita. Kalau kita kejar dunia, jangan terlalu kejar menyebabkan kita lupa pada Allah Ta'ala. Nak kerja, nak cari harta, nak kumpul duit tak ada masalah, tapi jangan sampai menyebabkan kita makin hari makin jauh daripada Allah Ta'ala. Ada harta tapi boleh bawa kepada kita hampir kepada Allah Ta'ala. Rajin sedekah, rajin infak, rajin beri sumbangan, rajin tolong orang susah, rajin bantu fakir miskin. Ini semua yang boleh menyebabkan harta kita, walaupun ada harta, tapi harta inilah sebenarnya boleh bawa kita kepada jalan yang Allah Ta'ala redha pada hari akhirat nanti.
Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nak lawan dunia lagu mana cara? Jangan bergantung kepada dunia, itu cara dia. Selagi mana hati kita duk bergantung kepada dunia, maka selagi itulah akan ada dalam hati kita tu perasaan kasih kita pada dunia. Bila mana kita kasih kepada dunia, maka hilanglah kemanisan kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Nak manis kan, acu nak buat amal, mari cerita pasal dunia. Acu nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, mari mikir pasal dunia. Di cara ni jangan terlalu fikir pada dunia, jangan fikir kepada harta. Ada tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan berpegang kuat, jangan kita bergantung kepada harta yang kita ada. Di mananya cara nak lawan dunia, mensunyikan daripada dunia. Dia jangan biar ada dunia dalam hati. Sekadar kita tupai, kita guna untuk kita hidup atas dunia dengan baik, mencari sesuatu kita nak buat pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Lagu mana dia kata mensunyikan daripada dunia tu? Yakni tinggalkan dia. Mana kata tinggal tadi? Jangan kita berpegang kuat pada dunia. Dia payah sebenarnya ni, tapi kena usaha lah. Dia kenapa? Sebab dunia ni kadang-kadang satu keperluan pada kita. Lah ni nak hidup kena ada duit. Nak hidup kena ada harta. Nak hidup kena ada sumber dia. Tapi jangan menyebabkan kita jauh daripada Allah Ta'ala. Dia. Dan yang kedua cara kita nak lawan benda-benda boleh mencegah daripada kita buat amal baik kepada Allah Ta'ala, amal ibadat kepada Allah Ta'ala, asing daripada makhluk. Ini asing daripada makhluk, maknanya kita menjauhkan diri kita daripada makhluk. Jangan kita bergantung pada makhluk. Itu maksud mengasingkan daripada makhluk. Sebab apa? Sebab makhluk ni juga sebagaimana sebut tadi, boleh menyebabkan kita kadang-kadang jadi terganggu amal ibadat kita. Dia ini kata ulama sebut sebagai uzlah, mengasingkan diri, dia menjauhkan diri, kita sifat kita tinggalkan makhluk buat sementara. Dia. Bagaimana kata ulama bila ditanya apakah itu uzlah? Maka dikata oleh para ulama, uzlah itu bermakna kita asing diri kita, mengasingkan diri kita tinggal, kita melupakan daripada masyarakat, keluarga dan semua. Supaya apa? Supaya kita ni boleh buat amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dan antara cara-cara mengasingkan diri juga disebut oleh ulama sufi rahimahullah Ta'ala, iaitulah dengan cara kita berkhalwat. Bukan khalwat berdua-dua yang duduk. Kita khalwat dan maknanya kita dengan Allah Ta'ala semata-mata. Dia tak kira lah mana-mana pun. Kalau orang sufi rahimahullah Ta'ala dulu, orang alim tasawuf dulu, dia pergi cari-cari tempat-tempat hak nusuh, hak orang tak sapa, pergi duduk dalam gua, pergi duduk tempat-tempat hak tak ada gangguan daripada makhluk. Kita payah dalam ni. Jadi cara kita buat masalah ni sesuai dengan keadaan kita bangun tengah malam. Dia bangun tengah malam, gunakan kesempatan yang ada, kita bangun malam qiyamul, kita berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Makna kata kita dengan Allah Ta'ala tak ada gangguan siapa-siapa. Di anak isteri kita sedang tidur, keluarga kita sedang tidur, tapi dalam masa yang sama kita suruh diri kita kepada Allah Ta'ala, buat amal sebaik-baiknya, minta keampunan daripada Allah Ta'ala, bangun tengah malam menangis teresok-esok. Sebab apa? Sebab kita nak berhadapan dengan Allah Ta'ala, kita suruh diri kita kepada Allah Ta'ala. Pada masa itu tidak ada gangguan siapa-siapa. Dia mintalah dengan Allah Ta'ala, minta supaya Allah Ta'ala sihat boleh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, menyesal atas segala dosa yang kita buat dengan Allah Ta'ala. Lagu mana cara tu tadi tu? Maknanya kita kena asing diri kita lah. Kalau kita sentiasa ada dengan makhluk, dengan siapa-siapa makhluk Allah Ta'ala itu, maka boleh menyebabkan kadang-kadang amal kita pun tak sempurna. Dia amal kita kadang-kadang tak sempurna. Sebab apa? Kadang-kadang ada gangguan daripada makhluk tadi. Sebab itu ulama sufi rahimahullah Ta'ala ajar kepada kita, antaranya Imam Ghazali sebut saat ni, bagaimana cara kita nak menghindar daripada kita diganggu oleh makhluk, mana kena uzlah, kena mengasingkan diri daripada makhluk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa dia? Melawan, iaitu berperang serta syaitan. Ini menyebab ini yang dikatakan sebagai perkara yang ketiga, benda yang ketiga menyebabkan amal ibadat kita semakin hari semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi malah buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, iaitu antaranya dengan ada gangguan daripada syaitan. Maka cara dia macam mana? Kita kena lawan semua lah. Dia kena lawan semua, jangan dia turut sangat syaitan. Syaitan sebagaimana kita faham antara disebut oleh para ulama rahimahullahu Ta'ala, syaitan ini
banyak bisikan-bisikan dia, banyak tipu daya dia menyebabkan kita lalai dalam ibadah. Dia kadang-kadang kita semaya tu angkat takbir molek tu. Dia angkat takbir Allahu Akbar, bagus dia masa tu. Sebab apa? Ada perasaan kita nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, tapi tiba-tiba ada bisikan daripada syaitan kepada kita. Semaya molek lah, ada orang di belakang nak tengok tu. Kita pun semaya daripada biasa-biasa jadi luar biasa. Dia rokok, comel, baca, sedap, semaya tertik-terni. Kerana apa? Kerana ada orang duduk belakang. Sebab apa? Setan duduk bisik pada kita tu. Maka bila keadaan belakang tu menyebabkan ibadah kita sudah terganggu dah. Dia kadang-kadang nak semaya, tak apalah. Dia tak usah semaya lagi lah. Waktu panjang lagi, lambat lagi. Masuk asar misalnya, lambat lagi nak masuk esok. Maka kita pun tertipu, menyebabkan kita jadi lala, menyebabkan kita menangguh-nangguhkan semaya. Maka itulah yang dikatakan antara tipu daya syaitan kepada kita. Nak tak nak, maka Imam Al-Ghazali sebut kepada kita, iaitulah kita kena berperang serta syaitan. Kena lawan semacam. Jangan diturut perasaan, jangan diturut bisikan-bisikan syaitan tadi itu. Kenapa? Kerana syaitan sudah biasa dengan kita, menyebabkan perjanjian dia dengan Allah Ta'ala. Kata syaitan, kata iblis, dia nak ganggu anak ada sampai hari akhirat. Sebab itu kena beringat. Dan iblis kata ulama rahimahullah Ta'ala, ada cara-cara dia menyesatkan kita. Yang pertama disebut oleh ulama, cara dia goda kita, dia menyesatkan kita lagu mana? Dia memberi nasihat. Nasihat lagu mana? Nasihat-nasihat yang diakui sendiri oleh syaitan. Contohnya lagu mana? Kita kata tak apa, tak semaya pun. Kita kan Islam dah, kita mengucap kalimah syahadat dah. Maka kalau salah masuk neraka pun, lah sekali kita boleh masuk syurga. Itu antara tipu daya dia. Kita pun jadi malah, kita meringit-ringitkan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia bisik kita tak apa, muda lagi, lambat lagi mati. Maka kita pun jadi lara, tok semaya tok buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Banyaklah tipu daya daripada syaitan. Kadang-kadang kita repuh tersungkur, akhirnya setelah kita ditipu oleh syaitan kepada kita. Maka Imam Al-Ghazali sebut kepada kita, lagu mana nak manis dalam ibadat, iaitulah dengan cara kita sentiasa berperang serta syaitan. Kena lawan semua. Baik. Dan keempatnya melawan serta nafsu. Ini adalah antaranya yang paling besar, iaitulah kita nak lawan nafsu. Nafsu ni kata ulama rahimahullahu ta'ala, antaranya disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahawasanya apa dia ke hawa nafsu tu? Maka katanya al-hawa mayluttabu ila ma yulahimuhu. Dia katakan maka hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selarah dengan keinginan dia. Di nafsu-nafsu itu apa makna kanduk kita? Kita nak makan sedap, itu nafsu. Kita nak tidur sedap, kita nak rumah besar, kita nak kereta besar, kita nak hidup mewah. Itu semua nafsu. Sebab apa? Sebab kehendak. Tapi kalau jadi masalah, ada nafsu-nafsu yang boleh menyebabkan kita ni jatuh maksiat kepada Allah Ta'ala. Di nafsu-nafsu, kadang-kadang nafsu inilah yang dikatakan sebagai nafsu-nafsu yang liar. Bagaimana kita sebut pada kuliah yang lepas tentang 7 bahagian nafsu. Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Nak supaya kita jadikan nafsu kita dididik, supaya nafsu kita tutup kita dalam buat amal kebajikan kepada Allah Ta'ala. Jangan kita kalah kepada hawa nafsu. Nafsu kita kena didik. Jangan bila nafsu duduk depan. Kita nak biar kita duduk depan nafsu. Bila kita duduk depan nafsu, maka kita boleh kontrol nafsu kita. Nak kontrol, nak jaga, nak didik supaya ikut apa Allah Ta'ala nak. Itu nafsu. Kalau kita kalah agak lembek lotek lah, kita kena tipu ke dia semua. Dia kalah semua. Antaranya yang paling mudah bangun semaya subuh. Semaya subuh ni lah antara lesen besar. Payah nak bangun semaya subuh ni. Dia wasa saya kau tidur lagi. Jadi malah nak bangun, payah. Tambah-tambah kena pula air hujan. Payah nak bangun semaya subuh. Kenapa? Kerana nafsu kita dah ajar, dah didik kita. Nak kepada keseronokan tidur, nak kepada nikmat atas dunia, maka kita lupa pada ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi caranya Imam Al-Ghazali sebut kepada kita sentiasa lawan kepada hawa nafsu tadi. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa saja kerja buat kita, jangan biar kita terikat kepada 4 benda ni. Dia 4 benda ni. Kepada tadi sebut tadi, yang pertama iaitulah daripada
daripada dunia, tinggal dunia, buai dunia. Dia jatuh dunia hanya sekadar untuk kita nak kepada akhirat. Cari harta kerana apa? Nak redha Allah Ta'ala, nak pera anak isteri kita dengan baik, boleh makan cukup semua, boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Dan begitu juga jauhkan diri kita daripada makhluk. Makhluk ni lah banyak gangguan kepada kita. Kemudian juga kita kena lawan, sentiasa lawan berperang dengan syaitan yang sentiasa bawa kita kepada benda jahat. Dan kemudian yang keempat tadi, hak sebut tadi, maka kena sentiasa lawan hawa nafsu kita. Supaya apa? Supaya nafsu kita sentiasa bawa kita kepada kebaikan, dan nafsu kita sentiasa ada rasa untuk kita beramal ibadat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, sambung lagi, maka ada pun nafsu. Dia maknanya pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nak cerita kepada kita tentang nafsu. Maka ada pun nafsu, maka ia atas rupa tubuhnya. Dia nafsu atas tubuh kita. Boleh nampak ke dalam mana bentuk nafsu? Tak nampak. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam kita. Atas rupa tubuh maknanya atas tubuh badan kita tu lah. Dan di dalam sekalian atrafnya, kepada atrafnya tu yakni tepi tubuhnya dan anggotanya. Nafsu duduk atas tubuh badan kita. Maknanya nafsu atas benda yang ada pada diri kita lah. Sebab itulah dikata oleh para ulama, nafsu yang paling payah kita nak lawan. Sebab apa? Sebab dia ada dalam diri kita. Kalau benda luar ni kita boleh hambat pergi, kita boleh tepi pergi, kita boleh tolak pergi. Tapi nafsu oleh kerana dalam kita, maka kita berperang dengan diri kita sendiri. Dia juga disebut sebagai kita berperang dengan perasaan kita. Itu nafsu. Duduk dalam tubuh badan kita dan anggotanya maknanya anggota orang-orang yang sedang salikin ataupun berjalan menuju ke hadratillah tadi. Kemudian bagi tubuhnya itu hati. Maknanya memang kita tahu dah atas jasad kita ni ada hati, dan nafsu pula hati. Nafsu pun boleh jadi hati juga. Sebab apa? Sebab benda dalam kita. Kadang-kadang nafsu kita duduk di dalam hati kita. Kadang-kadang nafsu ni duduk di anggota kita. Tangan nak pegang, maka itu nafsu. Tangan nak sentuh, itu nafsu. Kaki nak pergi mana-mana, itu nafsu. Hati kita nak gapo-gapo, itu nafsu. Makna kata nafsu ni boleh duduk belakang, duduk mana-mana dalam tubuh kita. Maknanya bagi tubuhnya itu hati, maknanya hati jasad kita, dan juga boleh jadi tempat duduknya nafsu kita tu. Dan nafsu pula hati, maknanya kadang-kadang nafsu boleh duduk dalam hati kita. Dan hati nafsu atas berdiri, iaitulah berada di dalam tubuh, dalam hati tubuh. Maknanya boleh jadi nafsu tadi duduk dalam hati kita, hati jasad. Berdiri di dalam hati tubuhnya, duduk dalam hati kita. Itu yang kadang-kadang hati kita merasa macam-macam itu. Dia nak go tu, nak go ni, tak kira ada benda tu Allah Ta'ala kenal ataupun tidak, mari berlaku. Sebab apa? Sebab ada nafsu dalam hati kita tu. Bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh, seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama. Walau bagaimanapun hati tubuh kita, bagaimana disebut oleh ulama rahimahullah ta'ala kepada kita, tetap dengan hati tubuh, iaitulah jantung. Hati kita kalau tengok kalau kita tengok dalam ilmu sains, hati kita ada bentuk dia. Dia tak serupa dengan nafsu, tapi nafsu boleh duduk di hati kita. Itu maksud dia. Dia ada pun hati jasad kita, hati rohan, hati jasmani kita, dia ada bentuk dia. Dan ialah tempat ma'ani yang batiniyah. Dia maknanya ma'ani ataupun batiniyah itu merupakan satu benda yang tersembunyi. Maknanya hati dan perasaan, hati nafsu tu merupakan sesuatu yang bagai tak nampak, kecuali bila dizahirkan dengan perbuatan kita. Selagi tak zahir dengan perbuatan, maka dikira sebagai batiniyah, benda yang tak nampak, nafsu ni juga hati tadi tu. Dan dinamakan yang demikian itu dengan nafsu. Di mana kata nafsu tidak akan nampak kecuali dizahirkan dengan perbuatan, walaupun sama-sama mari daripada hati. Maka adalah dia nur. Dia kadang-kadang dia tu, maknanya nafsu itu nur yang berdiri di dalam hati manusia.
Makna kata kedudukan nafsu tadi duduk dalam hati manusia, kadang-kadang boleh jadi cahaya. Kadang-kadang disebut oleh para ulama sebagai nur. Sebab apa? Sebab nafsu kadang-kadang boleh bawa kepada benda baik, benda kebajikan kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah dia katakan maka adalah ia hati tadi ataupun ia nafsu tadi nur yang berdiri di dalam hati manusia. Dan terkadang dinamakan dia pada istilah ruh pula. Arwah ataupun disebut sebagai ruh. Sebab apa? Sebab benda tu benda tak nampak, benda duduk dalam kita, dalam hati kita. Ruh-ruh ni benda tak nampak, dia merupakan salah satu daripada perkara-perkara as-sam'iyah, benda-benda kita kena percaya walaupun kita tak nampak. Sebagaimana para malaikat, para iblis, syurga, neraka, benda tak nampak belaka, tapi wajib percaya. Sebab apa? Pasal benda ni dikatakan sebagai benda as-sam'iyah, benda yang boleh bawa kepada pemukahan akidah kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan untuk kuliah kita pada malam ini, sama-sama kita berjuang, kita berusaha supaya kita boleh bawa ibadat kita kepada ibadat yang lebih baik di sisi Allah Taala, dengan cara kita buai daripada perkara yang boleh menyebabkan amal ibadat kita terjauh daripada Allah Taala. Apa dia? Iaitulah yang pertama tadi dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan kepada kita untuk kita beramal ibadat kepada Allah Ta'ala dengan baik, insya-Allah. Sekianlah kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.